37 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,634 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 12 daripada kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 25 kes impon. Sementara itu, 2,950 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 1.25%. Sementara itu, 176 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 6 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,356. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 4.3%. Sehingga 8 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.6%, untuk 2 dos vaksin 93.6%, sementara 28% bagi penerima 3 dos vaksin. Manakala 8 kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari 10 malam hingga 4 pagi. Ayat Al-Kursi merupakan ayat yang paling agung sekali dalam Al-Quran. Di dalamnya terkumpul 7 perkara yang meliputi nama dan sifat yang asas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketuhanan Allah, keesaan Allah, maha hidup Allah, maha berkuasa Allah, maha berkehendak Allah, maha mengetahui Allah dan pemerintahan Allah. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Keagungan Ayat Al-Kursi yang menjadi pengisian Majlis Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga diadakan bacaan surah Yasin beramai-ramai, doa munajat dan selawat Ibrahimiyah. Gerai hujung minggu Pasar Kitani yang diadakan setiap hari Ahad beroperasi semula hari ini. Ia merupakan salah satu inisiatif dan usaha untuk mendukung para pengusaha pertanian dalam membekalkan hasil segar tempatan berkualiti tinggi terus kepada pengguna serta menggalakkan kelestarian persekitaran. Gerai diadakan di ruang letak kereta bangunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Jalan Menteri Besar, Brakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lebih 40 pengusaha tempatan yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menyertainya. Antara produk yang dijual termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan, produk ternakan tempatan dan produk agri makanan yang berasaskan daripada pertanian tempatan. Dengan adanya gerai hujung minggu Pasar Kitani ini, diharap membantu pengusaha-pengusaha tempatan untuk mengembangkan industri pertanian di negara ini. Saya berjual daging puyuh sama telur puyuh yang dari ladang saya sendirilah. Jadi buat masa ini baru pernah buka. Ada orang membeli itu ada, yang minat-minat itu ada. Tapi untuk akan datang mungkin InsyaAllah akan ramai lagi lah. Selama 4 ke 5 bulan dah yang pasar Kitani ni terberhenti pasal COVID dah. So alhamdulillah dibukakan semula, pengunjung pun alhamdulillah ramai juga. Ini baru pukul 8, barang pun dah lagi banyak dan habis juga sudah. Orang ramai yang hendak mengunjungi gerai tersebut diingatkan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan.
Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Ratai diadakan secara pandu lalu pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok Daerah Temburong. Berucap di majlis tersebut, Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pembangku Pegawai Daerah Temburong berkata, sebagai seorang ketua kampung hendaklah bersatu padu, bermuafakat dan bersatu hati dalam merancang dan melaksanakan apa jua projek dan aktiviti demi kemajuan dan kesejahteraan kampung. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan tersebut ialah Awang Khairul Anwar bin Haji Jumaat berumur 34 tahun dan ketika ini bertugas sebagai pengawal keselamatan di Setia Protective Security Services Sendirian Berhad. 76 telah mengundi bersetuju manakala 2 orang mengundi tidak setuju. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pemberian bungkusan pek makanan semasa majlis keramaian ketika negara dalam fasa awal endemik menjadi satu trend baharu dalam perkhidmatan sajian makanan atau catering di negara ini. Norma baharu ini menyebabkan perkhidmatan sajian makanan dan restoran-restoran dapat meningkat majukan perkhidmatan mereka di samping menjadikannya sebagai persaingan yang sihat dalam kalangan para pengusaha yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19. Para pengusaha sajian makanan dan restoran harus menggunakan peluang tersebut untuk dapat bangkit semula dalam membangun ekonomi serta menarik semula kepercayaan para pelanggan. Semasa fasa awal endemik ketika ini, perkhidmatan buffet secara acara-acara di restoran-restoran adalah tidak dibenarkan. Hanya hidangan meja secara dome serving dibenarkan bagi acara-acara keramaian, sementara pemberian bungkusan pek makanan untuk para jemputan adalah digalakkan. Pemberian bungkusan pek makanan ini dilihat sebagai satu perkembangan dalam budaya masyarakat di negara ini untuk memberikan jamuan kepada para jemputan yang hadir. Sementara itu, bagi para pengusaha sajian makanan, cara bungkusan pek makanan ini lebih menjimatkan tenaga dan masa dari segi penyediaan. Hidangan tapauan ini akan menjadi budaya baru dalam masyarakat Ketania, terutamanya dari segi masa dan perbelanjaannya pun dapat dijimatkan. Budaya kita ni yang menghidangkan para jemputan itu sedikit berubah kerana endemik ini. Namun bisanya kita ni masih mengekalkan budaya menghormati para jemputan dengan membekalkan makanan secara dibungkus. Cara bertapauan ni ia boleh meneruskan bisnes catering kan, jadinya untuk mematuhi SOP itu menggunakan tapauan ini sebagai inisiatif. List pengusahaan catering dapat meneruskan perkhidmatan dorang dengan norma baru. Perkhidmatan pembeli peribadi atau personal shopper semakin popular dalam kalangan masyarakat di negara ini. Perkhidmatan berkenaan memudahkan mereka yang suka berbelanja di dalam negara maupun di luar negara sekaligus menjimatkan masa untuk membeli belah. Pelbagai barangan daripada pakaian hinggalah peralatan perhiasan rumah dan barangan dapur, tugasan demikian diserahkan kepada pembeli peribadi dengan bayaran upah yang berpatutan. Teknologi digital yang semakin berkembang memudahkan tugas pembeli peribadi bagi memenuhi permintaan pelanggan mereka. Dayang Nur Akilah binti Osman, mahasiswi Universiti Brunei Darussalam, memulakan kerjaya sebagai pembeli peribadi pada tahun 2019, memandangkan minatnya yang sangat mendalam. Dayang Nur Akilah yang juga pemilik akaun Instagram Safa Collection dan Shop Testico ini turut berhasrat untuk memperluaskan lagi khidmatnya sebagai pembeli peribadi bagi barangan dari negara-negara Eropah. So I started to buy things lah dari negeri jiran, and then after few weeks kali atau few months after that, makin famous di Brunei about this personal shopper, orang mau order dari negeri jiran. So I found that opportunity lah untuk membuka perniagaan personal shopper ni. And then alhamdulillah customer pun banyaklah demand untuk membeli barang-barang dari negeri jiran.
Sementara itu, bagi Dayang Nurzawanah Wajihah binti Muhammad, kerjaya sebagai pembeli peribadi hanya sebagai hobi sahaja yang mana bermula daripada membeli barangan di luar negara dan menjualnya secara dalam talian. Pemilik Instagram Sophia in Pastel ini mula aktif sebagai pembeli peribadi pada awal tahun 2019. Untuk jadi personal shopper tu langsung belum terlintas lah di fikiran, sebabnya bermula pada tahun 2019. Belum ada COVID ataupun belum ada kan. So memang masa tu fokus on order barang dari luar negara, bawa masuk and sell it online melalui platform Instagram. Tapi sejak COVID, border pun semua tutup, so kira saya mengambil peluang memandangkan saya pun mempunyai keluarga di Miri, Malaysia. Walaupun sekatan rentas sempadan berikutan situasi pandemik COVID-19 tidak membolehkan orang ramai untuk keluar negara, namun ia tidak menghalang untuk orang ramai berbelanja di luar negara secara dalam talian. Bagaimanapun, perlu diingat berbelanja secara berhemah dan bijak memilih pembeli peribadi atau personal shopper yang dipercayai. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Hari Sukarelawan Antarabangsa yang disambut pada setiap 5 Disember merupakan peluang unik bagi para sukarelawan dan organisasi untuk meraihkan usaha mereka untuk berkongsi dan mempromosi kerja mereka dalam kalangan komuniti, badan-badan bukan kerajaan, agensi-agensi swasta dan agensi-agensi kerajaan. Bagi menyokong sambutan tersebut, pagi tadi seramai 25 alumni Program Khidmat Bakti Negara PKBN mengadakan kempen kebersihan. Kempen diadakan di Taman Rekreasi Pantai Serasa. Selain menggerakkan beribu-ribu sukarelawan setiap tahun, program Sukarelawan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini menyumbang kepada perdamaian dengan menyokong pengiktirafan sukarelawan dan bekerjasama dengan rakan-rakan untuk mengintegrasikan sukarelawan ke dalam program pembangunan. Ke arah tujuan tersebut, negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memperkenalkan kempen Hari Bertindang dalam sama-sama mempertingkatkan semangat sukarelawan dalam kalangan masyarakat. Belia-belia kita ni untuk sama-sama turun ke padang dan membersihkan kawasan-kawasan, terutama sekali di Pantai Serasa ini. Sementara itu, kempen kebersihan juga dijalankan di Tanah Perkuburan Islam Semamang, Pekan Bangar dan Masjid Kampung Batu Apoy, daerah Temburong. Seramai 20 alumni PKBN menyertai aktiviti tersebut. Aktiviti gerai-gerai jualan program Bandarku Ceria pada setiap hari Ahad yang sebelum ini ditiadakan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 kini beroperasi semula bermula hari ini. Aktiviti gerai-gerai jualan hanya dijalankan di kawasan letak kereta Jalan Bendahara berhadapan dengan Muzium Alat Kebesaran Diraja bermula pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi. Pembukaan aktiviti gerai-gerai jualan dilaksanakan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Para penjaja dimastikan untuk menjalani ujian antigen rapid test dan mendapat keputusan negatif sebelum mengikuti aktiviti berjaja. Hanya peniaga yang lengkap 2 dos vaksin dan mempunyai kod Blue Health berwarna hijau dan kuning sahaja dibenarkan berjaja dan dipastikan memakai sungkup muka pada setiap masa serta mengamalkan penjarakan sosial. Durang ini dimestikan untuk menganukan swab yang bersijil lah. Untuk pendaftaran durang di pitap yang dihaskan di letak kereta Jalan Bendahara. Untuk peserta, kami ada membuat 2 blok di sini pada masa ini. Yang di dalam blok pertama itu kami menyediakan 85 petak dan blok B kami menyediakan 75 petak.
Sementara itu, aktiviti riadah turut dibenarkan namun hanya dilakukan secara individu atau di dalam jumlah kumpulan yang terhad. Hanya pengunjung yang melengkapkan 2 dos vaksin dibenarkan hadir. Walau bagaimanapun, kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah yang belum bervaksin dibenarkan beriadah di kawasan terbuka dengan syarat ditemani oleh ibu bapa ataupun penjaga yang sudah lengkap bervaksin. Pemantauan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang yang dipimpin oleh pasukan polis Diraja Brunei terus dipertingkatkan semasa operasi peralihan semalam. Pemantauan terhadap langkah-langkah teras terhadap kawalan jangkitan COVID-19 sentiasa dititik beratkan pihak kerajaan bagi memastikan tahap kesihatan orang ramai dapat dikawal dengan sebaiknya. Intervensi dalam pengawalan langkah-langkah keselamatan yang dijalankan oleh agensi-agensi penguatkuasaan dipergiatkan agar penekanan terhadap prosedur operasi standard SOP sentiasa ditanai dan dipatuhi sepenuhnya. Tiga buah kediaman di kawasan Kampung Tanjung Maya dan Kampung Bukit Beruang daerah Tutong menjadi sasaran operasi sepadu pencegahan jenayah semalam. Operasi melibatkan pasukan polis Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Biro Kawalan Narkotik. Dalam serbuan tersebut, beberapa kesalahan didapati termasuk penemuan barangan tegahan seperti rokok dan peralatan untuk penyalahgunaan dadah. Kesemua kesalahan diambil tindakan dan barangan tegahan tersebut dirampas. Seorang lelaki warga tempatan ditahan oleh keanggotaan Polis Marin, Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) di sekitar perairan kawasan Sungai Kupang, daerah Brunei dan Muara kerana memiliki barang tegahan. Suspek berumur 46 tahun itu ditahan setelah pemeriksaan dijalankan ke atas bot suspek dan telah mendapati terdapat peralatan dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah tersimpan di dalam beg sandang kepunyaan suspek. Suspek dan barang bukti serta bot telah dibawa ke Polis Marin bagi siasatan dan diserahkan ke Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan lanjut.